Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Apa khabar korang semua? Carol harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tercinta guys. So, macam biasa, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi, Carol bagi mukadimah sikit lah. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan sebuah kisah benar yang berlaku dalam dunia reality guys. Cerita dia macam ni. Ada seorang perempuan ni, dia pergi upah pembunuh upahan untuk bunuh suami dia sendiri guys. Kenapa dia nak bunuh suami dia? Suami dia ni buat masalah ke? Tak guys, suami dia ni baik je dengan dia. Yang problem sekarang ni cuma perempuan tu je. Kenapa perempuan tu yang problem? Dia nak bunuh laki dia tu sebab dia nakkan harta laki dia tu. Laki dia tu kaya tau. Itu pasal dia sanggup upah pembunuh upahan untuk bunuh suami dia sendiri. And benda yang buatkan cerita ni lagi menarik suami dia tahu yang dia upah orang untuk bunuh suami dia guys. Okey, tak nak buang masa. Jom kita pergi ke cerita penuh pasal kes ni guys. Let's go. Okey, sekarang ni kita tengok dulu background suami dia. Nama dia adalah Raymond Souza. Dilahirkan pada 1 Jun 1967 dekat San Juan, Puerto Rico. Lepas dia lahir tu, dia stay dulu dekat Puerto Rico sampailah umur 7 tahun. Time tu, masa umur dia 7 tahun tu lah, mak bapak dia bawa dia dengan adik-beradik dia yang lain semua sekali pindah ke Brooklyn dekat United States, atau kita panggil dia sebagai US. Macam biasa, kalau diorang pindah ni bermaksud diorang nak baiki taraf kehidupan diorang guys. Sebab itulah diorang pindah ke US. Negara US ni dia terkenal sebagai sebuah negara yang stable and ekonominya pun sangat rancak, yang membawa kepada peluang pekerjaan yang banyak dan juga nilai mata wang yang tinggi sesuai dengan orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidup diorang tau. Itu sebab ramai imigran yang masuk ke US guys. Okey, kita sambung balik. Raymond Souza ni daripada kecil lagi dia memang sangat meminati sukan boxing guys. Dia suka tinju. Daripada kecil lagi bapak dia ni dah training dia kau-kau pasal tinju ni guys. Jadi daripada kecil lagi tu, dia bukan setakat benda basic yang dia belajar dengan bapak dia tu, tapi banyak step-step yang dia dah belajar guys, yang dia dah mahir. Jadi hasil daripada ilmu yang dia belajar dengan bapak dia, dia pun masuk tournament amatur. Atas sekali profesional, bawah dia amatur. Maknanya nombor 2 tu, kira kita boleh cakap dia power jugalah. So bila umur dia jejak 17 tahun, dia dah mula masuk kepada tournament yang profesional. Tadi kira cakap amatur kan, sekarang ni umur 17 tahun dah masuk professional boxing tournament guys. Bukan tu je, dia pun ada juga bergambar dengan legend boxing guys. Nama dia Mike Tyson. Bye, gila kau, legend tu. Dah lama sikit dia masuk dalam bidang profesional, tiba-tiba dia terpaksa berhenti daripada meneruskan karier dia sebagai peninju profesional disebabkan dia nak fokus 100% kepada pelajaran dia dulu. Okey, lepas tu dia pun berkahwin dengan seorang perempuan ni, and diorang ada 3 orang cahaya mata guys hasil daripada perkahwinan tu. Tapi perkahwinan diorang ni tak bertahan lama guys. So pada tahun 2000, Raymond dengan isteri pertama dia bercerai. Kemudiannya si Raymond ni dia pergi buka gym at tempat untuk orang training boxing yang bernama Woodland Boxing and Fitness. Hasil daripada skill-skill yang dia ada, dia berjaya untuk melatih budak-budak tepi jalan dan juga bekas budak-budak gangster tau. Tujuan utama dia dekat dalam kepala otak dia, dia berharap dia dapat jadikan budak-budak jalanan dan juga bekas-bekas budak-budak gangster tu kembali ke pangkal jalan, and dia juga cuba untuk jadikan diorang tu sebagai peninju profesional, and dia berjaya guys. So start from now on, kehidupan Raymond ni menjadi kepada seorang coach dan juga seorang pemilik gym yang boleh dikatakan terkenal kat kawasan dia tinggal tu. Lepas beberapa tahun lepas tu, pada satu malam, si Raymond ni dia pergi kelab malam tau. Masa ni dia dah ada dekat dalam kelab tu. Masa tu dia tengah lepak-lepak lah, chill-chill. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni dengan tidak sengaja terpijak kakinya si Raymond tu. Jadi menjeritlah member guys. Masa si Raymond tu dalam kesakitan, si perempuan ni terus minta maaf dekat si Raymond. Bila je Raymond tu pandang dekat muka perempuan tu, teruslah dia jatuh cinta pandang pertama gitu. Lepas tu diorang pun berkenalan, and perempuan tu kenalkanlah diri dia sebagai Maria ataupun Lulu. Dia ada 2 nama. Maria ni nama sebenar dia, manakala si Lulu ni pula adalah nama panggilan dia guys. Budak-budak dia, member dia panggil dia Lulu. Jadi dah settle sesuai kenal apa semua tu, diorang pun makin lama makin rapat. Tahu-tahu je diorang dah bercinta. Masa diorang bercinta tu, Lulu ni dia layan si Raymond ni umpama raja guys. Mana tak cari hati orang tu dah dilayan macam tu sekali kan. Nampaklah dia punya penyayang dia, kasih sayang yang diberikan oleh Lulu kepada Raymond tu tak berbelah bahagi gitu. And then lepas dah 2 tahun bercinta, diorang pun buat keputusan untuk mengikat hubungan diorang tu dengan perkahwinan. Diorang kahwin pada 15 Mac tahun 2010 guys. Selepas 10 tahun Raymond menjadi seorang duda. Alright, masa diorang
kahwin ni ada something yang janggal sikit berlaku. Dalam majlis perkahwinan tu, semua orang menampakkan diri diorang tu semua dalam keadaan yang happy go lucky, bahagia, seronok. Tapi satu benda yang pelik guys. Benda pelik ni adalah masa majlis tu berlangsung, mak kepada pengantin perempuan tu, mak dia pergi bisik dekat telinga Raymond sambil dia cakap macam gini kan. Okey, sekarang ni Lulu adalah masalah kau. Dia cakap macam gitu. Korang faham tak? Mak mertua dia tu cakap Lulu adalah masalah Raymond sekarang ni. Bila Raymond dengar macam tu, dia jadi rasa pelik tau. Dia macam tak boleh fikir lah apa benda yang cuba dimasukkan oleh mak mertua aku tu. Dia pening fikir, lama sikit dia fikir, ujung-ujung dia just lupakan je benda tu. Sebab dia yakin dekat dalam diri dia yang isteri dia yang baru ni adalah seorang yang baik, seorang yang penyayang, seorang yang sungguh mencintai diri dia dengan ikhlas berdasarkan ikatan cinta yang terjalin selama 2 tahun sebelum ni guys. Jadi guys, lepas diorang dah berkahwin, semua benda yang berkaitan dengan keuangan syarikat gym semua jatuh ke tangan Lulu. Lulu ni mendapat kepercayaan daripada Raymond disebabkan hasil cinta yang mendalam terhadap Lulu. Lulu juga bukan setakat conquer keuangan, tapi dia juga adalah salah seorang trainer dekat gym tu. Sebab dekat gym situ dia juga seorang yang boleh dikatakan mahir dalam bidang boxing ni ke tau. Ada orang dia boleh dikatakan hidup dalam keadaan serba mewah guys. Lepas diorang buka gym tu, rumah besar, kereta besar, motor, barang perhiasan dekat rumah, semuanya dalam keadaan yang mewah guys. Tapi malang sekali, masalah mula timbul apabila 2 orang anak kepada Lulu datang ke rumah Raymond dan tinggal bersama-sama dengan bapa tiri dia tu, si Raymond tu. Lulu ni dia ada 2 orang anak hasil daripada pernikahan sebelum ni. The main problem is Raymond tak pernah tahu pun yang si Lulu ni seorang janda dan mempunyai 2 orang anak sebelum ni. Kenapa Lulu tak bagi tahu dekat Raymond sebelum diorang kahwin tu? Macam suspicious guys. Rasa macam si Raymond tu dia rasa macam diri dia kena tipu tau. Okey, sejak anak Lulu datang ke rumah Raymond, baru si Raymond ni tahu yang Lulu dah pernah kahwin guys. Tapi nak buat macam mana? Dah sayang dekat bini, ikutkan aja lah. Si Raymond tu bagilah anak-anak Lulu tinggal bersama-sama dengan mereka tanpa ada sebarang bantahan daripada Raymond guys. And then lepas je anak-anak Lulu tinggal dekat situ, diorang ni dah mula buat perangai guys. Paling tak boleh belah sekali, anak lelaki kepada Lulu ni siap minta kepada bapa tiri dia tu, kepada Raymond, yang dia nak kuasai semua benda yang ada dekat dalam rumah tu. Kau gila ke apa? Semua benda guys. Kau ingat kau siapa? Kau dah lah datang rumah orang, tak diundang pula tu. Orang dah bagi tidur dah cukup baik tau. Makin naik belang baik, tak sedar diri tidur rumah orang. Of course lah si Raymond tu tak bagi tau, sebab rumah tu rumah dia kan. Gila ke apa? Walaupun anaknya Lulu ni selalu buat perangai, si Lulu dia selalu bela anak-anak dia tau. Tak apalah, it's okay, it's nothing to worry. Lebih kurang macam itulah bunyi dia bagi tahu dekat si Raymond kan. Nak pujuk kan. Tapi benda tu kalau sekali-sekala tak apa. Ini benda tu dah selalu sangat guys. Mana tak si Raymond tu naik angin. So Lulu dengan Raymond pun bertengkar disebabkan perangai anak-anak Lulu yang tak berapa nak bijak tu, yang macam tak ada otak tu guys, tak sedar diri tu. Selepas 5 tahun orang berkahwin, akhirnya pada tahun 2015 Lulu upah seorang peguam untuk minta cerai dengan Raymond. Salah satu punca kepada penceraian tu adalah disebabkan diorang ni selalu bertengkar mengenai hal perangai anak-anaknya si Lulu tu. So semasa kes penceraian tu masih berlangsung, si Lulu ni masih lagi tinggal dekat dalam rumah Raymond, tapi diorang tidur dekat dalam bilik berasingan. Masa dekat mahkamah, Raymond bagi tahu dekat hakim yang sebenarnya Lulu ni dia nakkan semua harta Raymond. Itu pasal dia minta cerai, tapi hakim dia just mendengar saja. So Khairul harap korang boleh faham lah proses ni. Andai kata kalau dekat Malaysia, selepas suami isteri bercerai, isteri wajib mendapatkan harta yang dipanggil sebagai harta sepencarian. Maksudnya harta tu dicari sama-sama antara suami dan isteri. So benda tu boleh dibahagikan. Itu antara apa yang Lulu nak buat dekat Raymond sekarang ni. Lulu dia nak semua harta Raymond, tapi takkanlah Raymond nak berdiam diri kan. Mestilah dia bertindak. Si Raymond tu dia siap cakap tau. Andai kata kalau betul kau nak cerai, harta ni kita bagi sama rata. Dah siap offer macam gitu. Tapi itulah, si Lulu tu dah tamak namanya kan. Si Lulu ni tetap nakkan semua hartanya Raymond. Okay guys, ada satu lagi benda yang jahat dibuat oleh Lulu ni tau. Kan Lulu bekerja dekat satu tempat dengan Raymond kan, dekat gym tu kan. Dia kan sebagai trainer boxing dekat gym Raymond tu. Lulu ni dalam pada dia training tu, dia pergi bagi tahu dekat budak-budak gym yang lain bahawasanya si Raymond ni adalah seorang kaki mabuk, seorang kaki pukul, dan juga dia ni seorang yang jahat. Dia bagi tahu, dia spread the story, padahal benda tu memang salah lah. Bukan setakat dekat budak-budak gym je. Si Lulu ni siap buat cerita dekat investor ataupun pelabur gym Raymond tu. Dia cakap si Raymond ni memanipulasikan duit pelaburan yang diberikan pelabur-pelabur gym tu. So apa yang diceritakan oleh Lulu tu confirm lah tidak sahih guys. Disebabkan perangai Lulu yang macam bangang tu kan, hidup Raymond ni jadi hancur guys. Kacau bilau je
jadinya. Jadi sampai satu masa Lulu ni dia berfikir tau, macam mana dia nak conquer semua harta Raymond, termasuklah sekali dengan gym tu semua. Dia nak conquer semua sekali. Gila kau. Sebab sekarang ni gym tu nama pemilik dia didaftarkan atas nama Raymond. So andai kata kalau diorang bercerai pun, si Lulu ni pun memang akan dapat harta, tapi separuh je, sebab diorang mengendalikan gym tu sama-sama selepas diorang berkahwin. And then pada satu hari Raymond balik ke rumah dengan lebih awal daripada Lulu tau. Jadi Lulu ni dia ambil kesempatan untuk berbual dengan anak perempuan dia dekat dalam office gym, yang kebetulan anak dia masa tu ada dekat dalam office tu. Masa diorang berbual tu, si Lulu bagi tahulah yang dia nak rampas segala harta Raymond dengan cara bunuh si Raymond tu. Jadi bila anak perempuan Lulu dengar, dia tak terkejut tau. Dia pun siap bagi tahu dekat mak dia yang uncle belah bapak dia baru je lepas bunuh orang dekat Mexico. Jadi bila Lulu dengar je anak dia cakap macam gitu, Lulu ni pun terus cakap, okey, mungkin uncle tu boleh tolong kita. Tolong jap. Macam itulah. Dengan secara tak sengaja guys, Mundo kebetulan terdengar perbualan Lulu dengan anak dia dekat dalam office gym tu. Jadi bila Mundo dah dengar, dia terus berlalu pergi. Pada keesokan harinya, Lulu bagi tahu dekat Mundo yang dia dah penat dengan semua benda ni. Dia kalau boleh dia nak hilangkan Raymond secepat yang mungkin. Lepas tu Mundo tanyalah dekat dia kan, apa maksud hilangkan Raymond dengan secepat mungkin tu? Ini ke? Dia buat signal pistol dekat tangan dia tau. Lepas tu si Lulu pun cakap yes. And then Mundo pun terus cakap, saya ada kenal lah dengan beberapa orang yang boleh jalankan tugas tu. Maksud dia bunuh si Raymond tu lah. Lepas tu dia cakap dekat Lulu, nama pembunuh tu Paco dan John Boy. Diorang ni sangat-sangat hebat dalam membunuh. Itu apa yang Mundo bagi tahu dekat Lulu lah. Dia macam nak suruh Lulu ambil servis bunuh tu dengan dia tau. Tu masa diorang lepas-lepas borak tu, Mundo pun bagi tahu lah dekat Lulu yang dia nak keluar. Kejap dia nak call member dia kan. Mundo pun berjalan keluar daripada gym sambil keluarkan telefon bimbit dia. Lepas tu dia terus call member dia tu tau. Dia keluarkan, dia call. And dekat sini lah benda yang paling mindfuck gila guys. Mundo ni dia pergi call Raymond, bukannya Paco and John Boy tu. Mundo ni kalau korang nak tahu, dia adalah kawan kepada Raymond. Raymond pernah selamatkan Mundo daripada terjebak kembali ke dunia gangster dulu. Jadi sekarang ni turn Mundo pula untuk membalas budi Raymond. So dia pun call Raymond and dia cakap dekat Raymond macam ni guys. Raymond, perempuan ni nak bunuh kau Raymond. Maaf. Raymond terus terkejut guys. Dia macam tak tahu nak buat apa tau. Dia dah macam jadi bodoh sekejap. Dia tak sangka yang bini dia sendiri nak bunuh dia. Lepas tu dia macam tak percayalah kan. Tentang Mundo tipu ke apa. Dia tanya balik dekat Mundo, Mundo kau tak main-main kan? Mundo pun cakap dia memang serius guys. Dia baru je berbual dengan Lulu tadi dekat dalam gym. And Mundo bagi tahu dekat Raymond yang dia gunakan nama Paco and John Boy sebagai pembunuh, sebagai hitman. Sebenarnya tak ada pun orang yang bernama Paco and John Boy tu. Benda tu sengaja direka oleh Mundo untuk membuatkan Lulu percaya dekat dia tau. Kalau korang nak tahu, Paco and John Boy tu adalah karakter dalam drama bersiri pada tahun 1993 yang bertajuk Blood In Blood Out. And dekat akhir drama tu, karakter Paco tu merupakan seorang undercover polis. So memang pandai gila lah Mundo untuk tarik perhatian daripada Lulu, sampaikan Lulu pun tak perasan yang karakter tu direka oleh Mundo. So guys, Raymond sekarang ni dia pergi suruh Mundo untuk acah-acah jadi macam seorang dealer kepada Paco and John Boy. Kira macam Mundo ni jadi orang tengah lah antara Lulu dengan Paco. So Mundo bersetuju and dia ada idea lagi bernas guys. Mundo pergi suruh Raymond untuk beli satu telefon and nombor telefon baru, and Mundo suruh Raymond berlakon seolah-olah dia tu adalah Paco. So Mundo pun terangkanlah kepada Raymond, dia suruh buat macam itu sebab Mundo dan Raymond ni diorang akan berhubung dengan menggunakan text messages tau. Sebab apa diorang menggunakan text messages ni? Sebab benda ni akan lagi memudahkan diorang untuk membuktikan kepada Lulu yang Mundo ni memang betul-betul deal dengan seorang pembunuh. Takkanlah nak buat benda tu macam kosong kan? Mestilah kena ada benda-benda yang boleh membuktikan, barulah dia boleh percaya. Kira macam nak betul-betul bagi Lulu percaya dekat Mundo yang Mundo tengah deal dengan pembunuh upahan. So Raymond pun bersetuju dengan idenya Mundo. Jadi bila waktu dah petang sikit tu, Raymond pun dah beli phone baru. Mundo pun terus message kepada nombor telefon baru Raymond tu. Dia cakap dekat dalam message tu berbunyi seperti macam gini guys. Paco, aku dekat sini dengan Lulu. Korang setuju tak kalau kita bagi kereta dan juga cash $1,000 on tak on? Lepas tu Raymond pun balas lah kan, aku dah bagi tahu dekat John Boy. Dia setuju dan sekarang ni kita orang just perlukan barang je untuk buat kerja. Jadi guys, lepas tu Mundo dengan Lulu kerap berhubung sebab Lulu nak tahu progression mission untuk bunuh Raymond tu. Dan dalam pada masa yang sama juga, Mundo ni dia dah start untuk record setiap perbualan dia dengan Lulu secara rahsia tau. Benda tu dibuat adalah untuk mengumpulkan bukti dan bukti tersebut kemudiannya akan diberikan kepada Raymond guys. Dalam beberapa hari lepas tu, Mundo ni dia pergi bagi tahu dekat Lulu yang Paco perlukan duit muka, duit deposit untuk beli pistol dan juga peluru untuk bunuh Raymond. Jadi dulu dia percaya terus lah, dia tak tunggu lama. Dia terus cakap dekat Mundo dia akan bagi barang kemas dan juga cash $500 kepada Mundo untuk diberikan kepada Paco. Tapi benda tu dia akan bagi lambat sikit lah sekarang
sekarang ni yang Lulu ada hanya $100 je. Jadi $100 tu diberikan kepada Mundo untuk diberikan kepada Paco. Tapi benda yang sedih dekat sini guys, barang-barang kemas yang Lulu nak bagi dekat Mundo untuk buat duit muka tu adalah merupakan pemberian daripada Raymond. Dia punya situation dia macam gini guys, orang tu dah bagi dekat kau, lepas tu benda yang orang tu bagi dekat kau tu engkau buat untuk bunuh orang yang bagi dekat kau. Kau faham tak? Memang tak ada hati dan perasaan langsung perempuan ni. Jadi guys, selepas diorang dapat duit cash 100 tu, Raymond dan Mundo bersetuju untuk pergi buat report polis ke balai yang berdekatan dengan tempat diorang tu. Sebenarnya Mundo ni dia tak nak pergi ke balai tau, sebab Mundo ni dulunya dah pernah kena tangkap and dah pernah masuk penjara. Andai kata kalau dia pergi balai pun, polis mungkin takkan percaya dengan kata-kata dia, sebab dia kan bekas penjenayah. Nanti polis akan cakap yang Mundo ni adalah seorang penipu, polis takkan percaya. Tapi Raymond berkeras guys. Raymond cakap, tak apa Mundo, aku ada, polis mesti percaya punya, sebab bukti semua memang dah ada kan, engkau dah record semua kan. Jadi disebabkan Mundo ni nak selamatkan Raymond daripada dibunuh oleh bini dia sendiri, so Mundo pun aku je lah, dia follow je Raymond tu pergi ke balai untuk buat report polis guys. So dekat balai tu Mundo pun bagi tahu segala-galanya kepada pihak polis. Dia bagilah recording audio, dia bagi text messages yang dibuat dengan Raymond tu, dan juga dia bagi duit cash yang diberikan oleh Lulu tadi tu. Benda tu semua diberikan kepada pihak polis untuk buat sebagai barang bukti untuk tangkap Lulu. Anggota yang terlibat dalam penyiasatan ni adalah seorang lieutenant yang bernama Lieutenant Mike Atkins. Sampaikan lieutenant turun padang sebab benda ni dah menyebabkan nyawa. So di akhir perbualan Mundo dengan pihak polis, Mundo bagi tahu yang dia ni merupakan seorang bekas gangster yang pernah kena tangkap and ada rekod polis. Lepas tu polis pun tengok dia punya rekod, memang betul dia ada rekod polis, tapi benda tu dah lama and polis cuba check untuk rekod yang terbaru, tapi memang tak ada rekod jenayah. Jadi maknanya sekarang ni segala kata-kata Mundo boleh dipercayai oleh pihak polis, tapi bukti yang ada sekarang ni, itu masalah dah. Bukti yang ada sekarang ni memang tak cukup untuk tangkap Lulu guys. So sekarang ni polis fikir-fikir, diorang suruh Mundo untuk terus rekod senyap-senyap bila dia berbual dengan Lulu. Jadi Mundo memang tak boleh tolak lah benda tu, dia memang terpaksa teruskan untuk rekod macam tu walaupun dia tak rela. Kenapa dia tak rela? Sebab Lulu tu juga adalah kawan dia, diorang bekerja dekat tempat yang sama, dekat gym Raymond tu. Dia rasa macam dia dah betray kepada Lulu, tapi demi keadilan, demi nyawa Raymond, Mundo tetap akan mempertahankan keadilan tu guys. So dalam masa 3 minggu, Mundo berjaya untuk rekod kira-kira 12 perbualan, semuanya dalam bahasa Sepanyol guys. Dan salah satu perbualan tu Lulu ada cakap yang dia memang dah tak tahan dah, kepala dia dah macam dah nak pecah, tak tahu otak dia dekat mana. Sebab andai kata kalau Raymond sign surat cerai, walaupun Raymond dah mati, tapi dia dah sign surat cerai tu, si Lulu ni tetap takkan mendapat harta Raymond sebab diorang dah bercerai, dah tak ada apa-apa hubungan. Jadi sekarang ni Lulu nak Raymond mati sebelum dia sign surat cerai tu. So dia suruh Mundo untuk mempercepatkan proses pembunuhan Raymond. So bila Mundo dah dapat tahu pasal benda tu, polis pun set up, diorang akan menyamar sebagai Paco and John Boy sebelum pembunuhan dibuat. Pembunuhan dibuat tu maksudnya pembunuhan yang olok-olok lah. Sekarang ni polis kena dapatkan bukti yang Lulu memang betul-betul nak bunuh Raymond. Macam mana diorang nak dapatkan? So diorang pergi pasang kamera dekat dalam kereta dan rekod segala perbualan Lulu. Benda yang paling penting sekarang ni, Lulu mesti kena cakap yang dia nak Raymond mati. Benda tu dah cukup untuk bawa kes ni ke muka pengadilan guys. Kalau Lulu ada buat reaction sedih ataupun reaction teragak-agak, bukti memang tak kukuh and Lulu memang tak boleh kena tangkap tau. So memang diorang kena buat sampai Lulu cakap dia nak Raymond mati, benda tu. So diorang set satu tempat untuk berjumpa. Mundo masa tu ada sekali dekat situ. So Lulu pun dah sampai dekat parking kereta. Lulu keluar daripada kereta dia, Lulu masuk ke dalam keretanya Paco tu. Kereta Paco tu kan yang polis menyamar tu kan. So dekat dalam tu polis pun berkali-kali tanya dekat Lulu, adakah engkau memang nak kita bunuh Raymond? Lulu pun cakap yes. Walaupun banyak kali dia tanya, si Lulu tu dia tetap cakap yes, dia memang nak Raymond mati. Dia rasa Raymond tu menyusahkan hidup dia. Dia siap cakap macam tu guys, Raymond tu menyusahkan hidup dia. So bila diorang dah dapat bukti yang pertama tadi tu, diorang pun bersurat dan tinggal last part je nak buat ni, iaitu Raymond kena berlakon seolah-olah dia mati. Macam mana nak buat? Polis terpaksa belajar makeup dekat YouTube. Diorang punya effort tu gila papa. Sampai diorang buka YouTube, diorang tengok cara nak makeup berdarah-darah semua tu. And then bila diorang dah belajar, diorang try buat makeup dekat muka and badannya si Raymond tu. And jadi guys, memang jadi dipenuhi dengan darah. Memang nampak real. Tapi guys, Carol tak tampilkan lah gambar tu. Nanti Carol akan letakkan link dekat description, korang boleh rujuk dekat situ guys. Jadi selepas dia dah makeup semua tu, polis terus bawa Raymond ke satu tempat yang terpencil tau. Kawasan tu memang nampak macam semak samun sikit guys. Nampak macam kawasan hutan lah. Nak bagi nampak real kan. Nak membuktikan kepada Lulu ni. Time Raymond dah sampai tu, Raymond nampak ada satu lubang yang telah digali and polis suruh dia baring dekat dalam tu guys. Bila dia dah baring dekat situ,
tu cekak polis ambil gambar lah kan, macam pihak forensik tu kan, ambil gambar, bukan pihak forensik, macam yang membuktikan yang Raymond dah mati lah, ambil gambar. Lepas tu dia suruh Raymond pusing pula side daripada side depan, side belakang, macam gitu. So gambar-gambar yang telah diambil oleh pihak polis tu diorang simpan dulu. Diorang tak terus send gambar tu dekat dulu, diorang nak hold dulu sebab diorang nak record reaction muka Lulu apabila dia nampak mayat Raymond yang dah mati. So diorang set satu tempat untuk jumpa dengan Lulu, untuk diorang tunjukkan gambar yang Raymond dah mati tu. Keesokan harinya macam biasa, polis buat penyamaran dekat dalam sebuah kereta yang dipenuhi dengan kamera, dan diorang pun dah deal dengan Lulu untuk berjumpa. Lulu pun masuk dekat dalam kereta, dan polis yang menyamar sebagai pakur pun mula menunjukkan gambar-gambar Raymond yang dah matilah, seolah-olah mati gitu. Dan dia punya reaction memang tak ada sedih langsung guys. Reaction dia memang happy sebab Raymond dah mati. Semua harta Raymond akan jatuh ke tangan aku. Macam gitulah. Jadi bukti semua dah ada. So sekarang ni memang dah jackpot lah orang kata. Bukti semua dah ada. Tinggal polis nak keluarkan waran tangkap sahaja guys. Beberapa hari kemudiannya memang kecoh guys. Satu US kecoh. Satu US tahu yang Raymond ni hilang. Media semua tertipu babe. Media pun kena tipu tau. Diorang tak tahu sebenarnya itu adalah helah yang dah diplan oleh polis dan juga pihak Raymond. So masuklah berita yang Raymond ni didapati hilang tanpa khabar, tak balik rumah. Time ni lah polis dah mulakan kerja-kerja untuk menangkap Lulu guys. Selepas dah kecoh dekat media, beberapa hari lepas tu polis terus pergi ke gym Raymond, dan dalam pada masa yang sama Lulu ada sekali dekat situ. Memang jackpot. Time tu lah Lulu kena tangkap. Pada mulanya si Lulu ni dia nak tipu tau. Bila polis tanya dekat dia, "Engkau tahu tak dekat mana keberadaan lelaki kau?" Dia cakap dia tak tahu. Polis pun tak cakap banyak. Diorang terus gari tangannya dulu. Lulu dibawa ke balai polis. Jadi time ni lah Lulu ditangkap dan diadili dengan sebaik mungkin sebab bukti semua dah kukuh, dah ada, dah memang mantap So beberapa bulan kemudiannya mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun ke atas Lulu disebabkan niat untuk membunuh suami dia sendiri. And then Raymond pun hidup macam biasa. Dia pun sempat keluarkan satu buku yang dekat dalam buku tu dia menceritakan tentang kehidupan dia berumah tangga dengan Lulu. Dalam buku tu dia pun tulis kisah pahit manis bersama Lulu dan jangan mudah terpedaya dengan perempuan. So itu sahajalah cerita untuk seorang isteri yang termakan dengan dia punya plan sendiri. Mula-mula plan nak bunuh suami, hujung-hujung dia sendiri kena tangkap. Padan muka kau. So Khairul rasa that's all from Khairul series. See you on next video. Assalamualaikum.